Assalamualaikum adik-adik. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di bahagian yang kedua tentang kisah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adik-adik masih ingat tak pelajaran minggu yang lalu? Apakah maksud hijrah? Apakah sebab-sebab berlakunya hijrah? Jom kita sambung tajuk ini. Sehari sebelum hijrah, kaum kafir Mekah telah berpakat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Pada malam itu juga, Jibril telah mendatangi Nabi Muhammad SAW membawa perintah Allah supaya berhijrah ke Madinah. Pada malam hijrah, pemuda kafir Quraisy telah mengepung rumah Nabi Muhammad SAW dan bersiap sedia untuk menyerbu ke dalam rumah baginda. Akan tetapi sebelum itu, Sayyidina Ali telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW tidur di tempat baginda, bertujuan untuk mengeligukan musuh. Dan akhirnya baginda berjaya melepaskan diri menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar keluar daripada Mekah menuju ke Gua Sur. Di ketika itu, Abdullah bin Abu Bakar ditugaskan sebagai memberi maklumat tentang kaum kafir yang berada di Mekah. Dengan ini, Nabi Muhammad SAW dapat mengetahui keadaan semasa mengenai orang kafir yang ingin membunuh baginda SAW. Dalam masa yang sama, Amir bin Fuhairah mengembala kambing berdekatan gua. Tujuannya adalah untuk menutup jejak-jejak Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar pula bertugas sebagai penghantar makanan. Ya adik-adik, bayangkanlah kita berjalan jauh. Kita sudah kehilangan tenaga, letih, tambah dengan ketakutan. Begitulah keadaan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Di dalam Gua Sur itu, Nabi Muhammad SAW menenangkan Sayyidina Abu Bakar dengan menyatakan bahawa sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Di ketika itu, kaum kafir Mekah terus berusaha mencari Nabi Muhammad di Mekah dan di luar kota Mekah. Hadiah yang lumayan ditawarkan, 100 ekor unta bagi sesiapa yang mendapatkan Muhammad. Setelah 3 hari 2 malam di Gua Sur, Nabi Muhammad dan Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah. Semasa di dalam perjalanan, seorang kafir Mekah yang bernama Suraqah ibnu Malik berjaya menemui jejak Nabi Muhammad. Setiap kali dia mengangkat pedangnya menuju ke Nabi Muhammad, terjatuh kudanya. Diangkat lagi, terjatuh kuda. Diangkat lagi, terjatuh kuda. Sehinggalah Nabi Muhammad SAW datang kepadanya. Wahai Suraqah, mengapa engkau ingin membunuhku sangat? Suraqah berkata, 100 ekor unta ditawarkan, siapa tak mahu? Nabi Muhammad pun berkata, bagaimanakah aku akan berikan lebih daripada itu? Apa dia? Mahkota Raja Parsi. Pada ketika itu, Suraqah terpinga-pinga, lalu ditinggalkan oleh Nabi Muhammad dan Abu Bakar berlalu menuju ke Madinah. Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar meneruskan perjalanan ke Madinah, dipandu oleh Abdullah bin Al-Qid. Abdullah bin Al-Qid diupah menjadi penunjuk jalan. Jalan yang dipilih untuk ke Madinah ialah jalan yang jauh dan mencabar dan jarang dilalui oleh kebanyakan orang ramai. Tujuannya adalah untuk mengaburi pihak musuh dan mengelak daripada dijejaki oleh mereka. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan mencabar, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Quba. Di Quba, baginda Muhammad SAW membina masjid yang pertama di dalam sejarah Islam. Masjid ini dinamakan Masjid Quba, dan pada 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tiba di Madinah.
Ketibaan Nabi Muhammad SAW disambut dengan penuh kegembiraan oleh para sahabat dan penduduk Madinah. Semasa di Madinah, baginda telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar serta membina masjid. Kini, masjid ini dikenali sebagai Masjid Nabawi. Negara Madinah menjadi aman dan makmur di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW. Ya adik-adik, begitulah peristiwa kisah hijrah Nabi kita. Adik-adik, apakah kepentingan berdasarkan peristiwa hijrah tadi? Cuba adik fikir. Yang pertama, umat Islam hidup bersatu padu dan bebas mengamalkan ajaran Islam. Yang kedua, rakyat Madinah berbilang bangsa dan agama hidup aman damai. Yang ketiga, dakwah dapat disebarkan secara meluas. Yang keempat, negara Madinah menjadi maju dan digeruni musuh. Yang kelima, membuktikan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW mengatur strategi berdakwah. Itulah kepentingan peristiwa ini. Adik ingat ya? Umat Islam harus cemerlang hari ini lebih baik dari semalam. Jangan buang masa. Siapa kata kita tidak boleh? Kita ada Allah Maha Kuasa. Kita punya kuasa tenaga. Doa sebagai senjata. Umat Islam sentiasa boleh. Ya adik-adik, apakah iktibar daripada peristiwa ini? Iktibar yang pertama, kita hendaklah melakukan sesuatu pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, kita hendaklah mesti membuat perancangan yang teliti sebelum melakukan sesuatu perkara. Yang ketiga, kita sentiasa tenang dan tabah menghadapi cabaran. Yang keempat, menjadi sahabat yang hormat menghormati dan saling bantu-membantu. Yang keenam, sanggup berkorban masa dan tenaga demi mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, berusaha memperbaiki diri atau keadaan kepada yang lebih baik. Semoga kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh tauladan. Sekian, semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. menusuk tulang insan, dan kesejukan dan ketakutan, rasanya dibalut kegelisahan mengiringi suatu